Assalamualaikum dan selamat kembali dalam channel aku. Selamat kembali pada aku dan selamat menonton kepada korang semua. Okey, korang macam mana, sihat ke? Aku harapkan korang sentiasa sihat. Aku kat sini pun doakan korang sentiasa sihat. Aku rasa macam dah lama kan aku tak buat konten ni. Sejak aku ada kerja sikit nak buat ni. So aku rasa memang aku dah tak upload lah video kan. So aku try cuba kan. Aku try buat konten tu sebab dia rasa macam hobi aku lah. Konten tu dah ada, cuma dia macam tak ada masa nak upload. Okay, nak buat video, nak upload, tak ada masa. Konten dah ada, tinggal nak buat video dengan upload je. So aku akan cuba cari masa tu dan aku akan stabilkan aku punya konten tu lah untuk korang juga. Okay, sebelum aku mulakan aku punya cerita hari ni, aku suka nak ingatkan korang yang aku buat channel ni bukan untuk nak takutkan korang, tapi untuk aku bagi tahu info dan juga pengalaman lah. Okay, pengalaman, aku kongsikan pengalaman yang aku ambil kepada sesiapa yang kongsikan dekat aku. So aku akan ceritakan balik dan tujuan aku adalah untuk korang tahu, okay, pengalaman-pengalaman diorang ni. So tak ada masa aku nak takutkan korang. Okay, untuk pada korang yang belum lagi subscribe channel aku ni, korang boleh like, okay, lepas tu subscribe dan share lah, okay, kepada semua penduduk-penduduk, bagi diorang tahu. Okay, so kalau yang belum tengok lagi channel aku ni, okay, korang boleh tengok lah channel aku ni. Sebab apa? Mungkin sebab menarik kot lah. Okay, jadi tanpa melengahkan masa lagi yang telah lama dilengahkan, okay, buang masa banyak sangat, aku akan ceritakan satu pengalaman yang mana terjadi dekat member aku sendiri, okay, semasa PKP hari tu, okay, semasa Perintah Kawalan Pergerakan baru-baru ni, tahun ni. So aku harap korang akan dengar lah. So member aku ni dia YouTube juga, okay, dia ada channel dia sendiri, okay, korang boleh tengok nanti. Aku akan letak link dekat description tu, nanti aku tengoklah, aku screenshot dekat screen ni. So lepas tu dia pun ada IG dia ada buat cerita seram juga, okay, info seram, cerita seram. Jadi korang bolehlah subscribe channel dia dan juga follow IG dia untuk tengok apa yang ada dekat dia punya channel dengan IG lah. Okay, jadi aku akan mulakan cerita hari ni dengan tajuk Penghuni Rumah. Okay, sebelum PKP itu, kita tak tahu PKP tu akan berlaku kan. Jadi member aku ni dia balik kampung. Okay, so macam biasalah rutin harian nak jenguk keluarga ke apa kan. So member aku ni balik kampung. Dan bila balik kampung tu, kat kampung tu dah start lah PKP nya. So bila PKP, orang dah tak boleh rentas negeri, so kan, so ada surat yang dibenarkan saja boleh rentas negeri. Lagipun memang ketat lah kan. Jadi so member aku ni decide macam tak apalah, biar dululah sampai settle apa semua dulu, then baru ada balik rumah dia balik. Okay, jadi PKP pun berlangsung selama 3 bulan tak silap kan. So 3 bulan tu lah dia tak balik rumah dia. Dan after PKP tu barulah boleh rentas negeri dan dia decide untuk balik ke rumah dia. Okay, memang aku ni sewa rumah yang tak adalah mencurigakan sangat. Kawasan perumahan dia agak orang kata macam tak menyeramkan pun. Okay, mungkin disebabkan oleh dah tinggal lama tu. Bila kita tinggal lama tahulah kan, dia macam something yang ada lah kat situ. So member aku ni pun decide nak balik rumah dia balik. Bila dia dah decide nak balik rumah dia balik, dia pun pack dengan isteri dia apa semua balik. Okay, rumah kampung dia kat Kedah, rumah dia kat Selangor kot. Lepas tu sampai petang tu dah sampai rumah. Dia pun macam biasa lah, dia ni kalau dia dah tahu dah rutin dia, kalau macam tinggal lama tu dia akan azan lah. Okay, dia akan azan dengan baca Quran lah. Jadi sebab mungkin sebelum-sebelum ni dia pun pernah buat macam tu, tapi dia tak expect lah benda ni akan jadi kat macam ni. So dia buat azan dan juga baca Quran.
Dan lepas tu bila dah start masuk semua tu, benda tu tak kacau lagi. Still dia jalankan rutin lah macam biasa. Okay, so dia tak ada apa-apa yang mencurigakan lagi. Okay, so malam pertama ni yang mana gangguan ni berlaku, okay, pada tu jam 12. Okay, jam 12. Okay, diorang pun dah masuk bilik. Okay, anak-anak pun dah tidur, anak diorang pun dah tidur, so diorang masuk bilik. Jadi pukul 12 tu, tepat pukul 12 tu, didengar ada suara seorang perempuan menangis dekat bilik sebelah je. Okay, bilik sebelah dia. Jadi member cengang kan, macam siapa lagi yang dekat ada rumah dia, yang ada dekat rumah dia ni, mana ada siapa dah yang cari isteri dia. So macam bila dia tak heran tu, dia pun pergilah tengok dekat bilik tu. Dan bila dia sampai bilik tu, dia buka, tak ada apalah. Ada katil, ada almari, macam biasalah, kosong. Tapi dia dengar dekat bilik dia suara perempuan menangis. Dia pun mengaji, pasangan Al-Quran lah sepanjang malam tu. Dan Alhamdulillah lah gangguan tu berhenti kat situ je. Tapi gangguan tu berhenti untuk malam pertama saja, dan dia berlangsung malam kedua, di mana gangguan ni dia sangat dahsyat sikit lah. Okay, dia bila mana member aku tu duduk dalam bilik, okay, tengah lepak apa semua tu. Okay, benda tu, okay, dia main pintu guys. Dia buka pintu, okay, tombol pintu tu tapi macam siapa main pintu ni? Anak dia semua ada dekat situ. Okay, so semua kat situ, tak ada mana-mana lah. Kalau ada anak dia pun, kalau dia takkan pintu macam buka terus masuk kan. Jadi dia pun macam okay tak, chill dulu. Sekali dia tutup pintu, tapi kali kedua sama juga, pintu dibuka lagi. Marah lah, siapa tak marah kan. Buka tengok, tak ada siapa. Nah, ya Pak Karim. Okay, member aku ni dia jenis yang kuat semangat sikit lah. Okay, kena kuat semangat lah. Okay, kalau tidak nak macam mana boleh duduk lagi kan kalau macam tu kan. Kalau aku semangat. So benda tu memang kata macam biasalah terjadi kalau kita meninggalkan rumah yang agak lama. So benda tu datanglah singgah untuk duduk kat situ. Tapi yang herannya, benda tu tak berhenti tau. Malam ketiga diganggu lagi. Kali ni dia bermain di atas siling. Okay, member aku ni dengar bunyi tapak kaki berjalan atas siling. Aku tanya dia, tak kucing kot selalu macam tapak kaki kucing ke, diorang duduk lepak atas tu kan, main-main kat atas tu apa semua. Tapi dia kata tak, aku kenal tapak kaki manusia dengan kucing. So dia berat kan lah tapak kaki tu. Tapi memang tak siapa lah yang macam orang pijak lah, tapi dengar bunyi berlari dan juga berjalan dekat atas siling tu. Korang rasa macam mana? Aku rasa macam tu lah. Dan member aku ni pun rasa tak sedar hati dah. So dia fikirkan keluarga dia, dia fikirkan keselamatan keluarga dia. Jadi dia pun buat keputusan nak pindah. Okay, nak cari rumah lain dah. Sebab benda ni asyik kacau dia je. So tak elok lah untuk keluarga dia, sebab dia ada anak-anak kecil kan. Jadi better lah dia ambil satu macam langkah berjaga-jaga lah sebelum benda yang lagi besar melanda. Okay, so dia pun pack barang-barang dia, dia kemas barang-barang dia semua, dia masuk dalam plastik. Okay, barang-barang semua tu dia masuk dalam kotak, masuk dalam plastik, diikat. Okay, kira tinggal nak angkat keluar je lah. So, lepas tu bila dah siap pack apa semua, okay, dah siap pack, benda tu kacau dan datang lagi. So benda tu kacau, dia buka plastik bag tu, okay. Dengar seperti orang buka plastik bag, okay.
macam kita buka plastik bag tu nak barang, macam tu lah bunyi dia kata. Okay. So lepas tu dia pun dengar, then dia turun. Bila dia turun, tak ada apa-apa pula. Memang tak ada apa yang meragukan. Okay. Tak ada apa yang orang kata macam dengar tengok ada orang ke ataupun tikus ke cicak ke, tak ada. Okay, dia dah cek apa. Tapi dengar dia seakan-akan memang bunyi orang buka beg plastik tu. Yang buka beg plastik ni bukan semalam je. Okay, so dia biar kat ruang tamu dulu kan dia kemas dulu, dia tak angkat semua, dia packing apa semua tu, dia biar ruang tamu, dan setiap malam akan ada je bunyi seperti orang munggah plastik-plastik yang mana yang dia dah pack. Siapa yang tak seram kan bila dengar macam tu. Tapi dia kata alhamdulillah lah, sebab benda tu ganggu dengan bunyi je. Okay, dia bagi gangguan bunyi je, tak menampakkan diri dia sebenar. Okay, tapi itulah dia ambil langkah jaga. Dia cuba pindah daripada situ supaya tak nak lagi apa yang akan berlaku seterusnya. Jadi korang rasa macam mana? Percaya atau tidak, yang pasti ia wujud. Sebab kalau macam rumah yang kosong lama ataupun yang dibiarkan lama, kita kena bagi salam, baca azan, okay, longgar azan dan juga baca Quran. Takut kalau ada yang menghuni selain kita. Hanya berhati-hati. Apapun, kita kena percaya yang ia wujud. Jadi terima kasih kepada korang yang sentiasa sokong aku dan sentiasa tengok aku punya video ni. Okay, kita akan berjumpa di video akan datang. Okay, InsyaAllah akan ada banyak lagi video-video yang menarik akan aku kongsikan kat korang. Okay, akan aku ceritakan dekat korang. Okay, sampai masa jumpa lagi. Assalamualaikum.